بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir juzuk amma muka surat 116. Muka surat 116. Malam ni kita masuk surah At-Tin Makkiyah. Surah At-Tin yang diturunkan di Makkah mengandungi 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, maksud dia firman Allah wat-tini waz-zaitun. Maksudnya demi bumi yang banyak menumbuhkan pokok tin dan pokok zaitun. Tuan-tuan tengok, Tuhan sumpah dengan dua jenis pokok ni. Yang pertama pokok tin, yang kedua pokok zaitun. Kita faham tak Tuhan bila dia sumpah? Benda yang Tuhan jadikan sebagai bahan sumpah ni adalah benda yang manusia tak boleh buat. Allah bersumpah dengan masa, manusia tak boleh buat masa. Manusia tak boleh buat masa. Kalau sehari ada 24 jam, 24 jam lah. Manusia tak boleh buat jadi 24 jam setengah. Tak boleh. Masa, Allah saja yang boleh buat. Manusia hanya boleh mengatur hidup dia bagaimana nak menepati masa. Itu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pokok tin, dengan pokok zaitun. Manusia tak boleh buat pokok. Yang buat pokok ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah wa turi sinin. Demi bukit Tursina, yang ni tempat Nabi Musa terima wahyu. Kita dah baca dah dalam tafsir menceritakan kepada kita tentang Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat di atas bukit Tursina. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala, minta nak tengok Allah. Allah kata dekat dia, unzur ilal jabal. Kamu tengok bukit yang ada sebelah kamu tu. Kalau bukit tu tetap doa datang tu, sat lagi hang boleh tengok aku. Tuhan kata. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Allah mentajalikan nurnya kepada bukit itu, ja'alahu dakka. Bukit tu meletup berkecai, hancur lebur. Tak jadi bukit lagi dah. Nabi Allah Musa alaihi salam pengsan tak sedap diri. Nabi Musa semasa kejadian itu, dia duduk di atas bukit Tursina. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bukit Tursina ini di dalam surah At-Tin yang kita duk baca lah. Firman Allah, wa hadzal baladil amin. Demi negeri ini, yakni negeri Mekah yang aman ini. Mekah, Madinah, ini dua tempat dipanggil Al-Haramain. Dua tanah haram. Allah menjanjikan keamanan kepada dua tempat. Aman. Kawan saya pergi umrah baru pergi minggu lepas. Semalam telefon. Dia cadang nak duduk sebulan. Semalam dia telefon, dia kata, Ustaz, saya nak duduk 2 minggu nak balik. Kata pasal apa? Orang pergi Mekah orang nak duduk lama. Pasal apa yang pergi baru seminggu duduk teringat nak balik dah. Kata 2 minggu dah nak balik dah. Dia baru pergi seminggu. Dia kata dia nak gagah dekat 2 minggu, betul nak balik. Kata apa hal? Dia kata di Madinah tak ada apa-apa, tapi panas, dia kata.
2 hari duduk Madinah, ni lah dah sampai Mekah, dia kata. Hari pertama duduk di Mekah, dia kata. Saya rasa saya tak lena, dia kata. Saya rasa saya jaga, dia kata. Saya rasa masa tu saya jaga. Tiba-tiba mai satu benda dekat saya. Dia kata dia pakai cawat je. Hitam tak nampak apa. Cuma nampak gigi dia saja putih. Kemudian mata dia merah. Dia kata. Dia mai dekat saya. Lepas tu dia cekak kepala saya. Dia kata. Saya tak boleh buat apa. Saya kuntal. Saya hantuk kepala saya pergi kat dinding. Lepas tu dia terlepas kepala saya. Tengok dah tak ada dah. Dia kata, saya tak lena, Ustaz. Saya yakin saya tak lena. Saya jaga. Benda ni mai jadi kat saya. Saya takut nak balik. Dia kata begitu kan. Apa benda Ustaz ni? Dia kata. Saya kata kat dia dalam surah Ad-Din, Tuhan kata, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Mekah ni tempat aman. Jadi cerita kamu cakap tadi ni tak bertaduh dengan Mekah tempat aman. Melainkan hang ni ada masalah apa-apa ni. Kata kat dia. Lah ni macam ni. Kau selalu ingat nak balik. Ingat nak buat ibadat. Kata kat dia. Ingat nak buat ibadat. Kalau ada tak elok apakah yang kita duk amal, yang kita duk buat ke apa, kepi menangis di tepi Kaabah minta ampun ke Tuhan. Tinggal semua benda tak elok ni jadi orang elok. Kata kat dia. Dia kata tu satu. Yang kedua Ustaz, dia kata, ni baru jadi tak sah ni. Ni saya telefon. Kawan bilik saya dengan ahli rombongan yang mai sama dengan saya semua pakai pergi buat umrah. Mereka pergi buat umrah, mereka niat dekat Junaidah, dia kata. Saya kata niat kat mana? Dia kata dekat Junaidah. Dia kata, saya kata Junaidah mana? Ja'rana. Orang Arab kata Ji'irana. Ji'irana. Orang Melayu kata Ja'rana. Dia kata Junaidah. Dia kata kat dia, Ja'ranah kot. Ja'ranah nak sebut, lagi payah lah kan. Kita kata Ja'ranah lah. Dia kata, tuan tu, mereka pergi situ, mereka ajak saya pergi. Saya tak larat, dia kata. Tu saya tidur. Dia kata, tengah duduk tidur, tak usah, dia main bisik di telinga ni. Dia main bisik di telinga, dia dengar suara ni, tunai-tunai bunyi suara. Dia kata, bangkit. Pergi dekat Junaidah, dia kata. Junaidah pula. Saya kata Ja'ranah, kata. Dia kata yang tu. Dia main bisik di telinga ni, dia kata bangkit. Pi Ja'ranah, dia kata. Saya lompat bangkit, dia kata, saya tak ada apa pun. Dia kata tak boleh, Ustaz. Dia kata, kalau boleh dapat tiket esok, nak balik esok. Dia kata. Jangan, kata dia. Kita pun nak bagi dia sedap hati, kita kata gini. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita ni, dia sayang ke kamu. Saya kata dia sayang ke kamu. Orang lain pakai pergi buat ibadat, kamu tidak. Dia hantar mai benda tu, bisik di telinga kamu, suruh kamu pergi buat ibadat. Itu menunjukkan Tuhan sayang ke kamu. Pergi buat ibadat. Kita pergi Mekah ni bukan nak pergi rehat. Kita nak pergi buat ibadat. Pergi, jangan duduk tunggu kata. Pergi. Tak. Kau ada apa-apa benda tak elok nak jadi kat saya? Dia kata tak ada. Dia nak jadi elok. Kita kata dia. Tu semua tu dia nak jadi elok. Tapi saya ingat saya 2 minggu dia dah. Kata dia lah ni lagu ni. Pergi dulu. Pergi buat umrah dulu. Malam-malam saat ni lapang-lapang telefon lain. Kata dia. Baik. Pergi dulu. Nanti kita sembang lain. Kita kata Assalamualaikum. Kita letak bang telefon tutup. Tuan-tuan. Mekah ni Tuhan kata wahadzal baladil amin. Dan ini maksudnya Mekah ni ini negeri yang aman. Negeri aman tak sepatutnya pergi jadi macam tu ke kita. Kalau jadi juga ada benda tak kena dengan kita. Kau betul bagi jadi elok balik. Mekah mesti memberi keamanan kepada orang yang pijak bumi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita ni manusia tuan-tuan, Tuhan buat kita ni cukup elok. Tuhan susun kita ni daripada kepala duduk di atas, diikuti dengan perut, dengan kemaluan, dengan kaki, cukup cantik.
Nak banding dengan Tuhan buat menatang, Tuhan letak kepala, perut dengan kemaluan duduk sama arah. Lembu, kebau, kambing, biri-biri, unta, keldai, semua Tuhan buat kepala, perut, kemaluan duduk sama aras. Maka tidak heran, menatang, dia tak boleh fikir lebih. Dia fikir macam mana nak penuh perut, macam mana nak puas nafsu dia, dia fikir hak sama dengan dia aja. Kita manusia, Tuhan buat kita bagi macam tu. Allah letak pula akal dalam kepala kita ni, Allah suruh kita guna akal fikir macam mana nak buat bagi kebaikan banyak mai ke kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada satu orang buat satu sorak hantar kat saya. Dia kata, "Ustaz, saya tak faham dengan ayat ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Yang kata Tuhan buat manusia ni sebaik-baik kejadian ni macam mana? Dia kata. Saya duk perhati balik tengok manusia ni, dia kata daripada ujung kepala ada kelomomor, dia kata. Ada juga orang. Dia tulis sorak ni kata. Daripada ujung kepala, tak rambut ni, atas kepala ni ada kelomomor. Mai ke telinga, ke biji mata, ada tik telinga. Mai ke hidung ada tik hidung, dia kata gigi, ada tik gigi, dia kata dalam perut ada tik lagi teruk, dia kata. Ha? Sampai kaki bawah di ujung kaki ada tik kuku, dia kata. Macam mana? Dia kata manusia daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada najis. Yang pergi kata manusia ni baik-baik kok mana? Dia kata. Dia hantar soalan, sorak. Mai kat saya suruh jawab. Saya tak jawab, dia telefon tanya lagi. Dia tak puas hati. Dia nak tahu juga tentang jawapan benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kata taik mata, taik telinga, taik hidung ni, kalau kita tepuh, kita kena basuh, kata tak? Tak, dia bukan najis lagu macam najis yang keluar daripada jalan depan dengan jalan belakang manusia. Cuma manusia panggil taik. Dia tidak dianggap taik dari segi fiqh. Kalau kata taik dari segi fiqh, taik mata ni kena basuh. Tak boleh sapu buang begitu aja, kena basuh. Sebab taik. Manusia saja panggil taik. Benda yang discharge keluar daripada mata tu, kita panggil taik. Dia bukan taik, dia bukan najis. Macam kita panggil dadah, najis dadah. Dia bukan najis. Kita pegang dadah bukan mesti basuh tangan. Kita panggil taik. Macam kita panggil pisang mai lah, bukan mai. Pisang juga, cuma kita panggil pisang mai. Bahasa kita macam tu. Itu tidak menyebabkan kita ni, yang Tuhan kata manusia ni dijadikan fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian, ternafi ayat ni kerana badan kita penuh taik. Dah. Tak boleh sabit macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami balikkan manusia menjadi serendah-rendah daripada benda yang rendah. Daripada manusia Tuhan bagi jadi cukup baik, cukup elok, cukup cantik, cukup hebat ni, Allah boleh umbankan manusia pergi duduk pada tempat yang rendah, lebih rendah daripada binatang yang rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pilihan manusia, kerana perbuatan manusia, kerana apa yang manusia buat, Tuhan boleh buat turun martabat manusia daripada mulia kepada rendah yang lebih rendah daripada binatang. Sekali kita nanti baca dalam tafsir dia nanti habang. Macam mana ni manusia buat apa yang boleh jadi rendah sampai macam tu. Orang kaya ada duit, rumah banglo besar, pakai kereta hebat dan sebagainya, minum arak. Kesudahannya tidur dalam longkang. Manusia menjatuhkan maruah diri dia, martabat dia. Manusia tu sendiri penjatuh diri dia sampai ke tempat ia cukup punya hina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Melainkan orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Mereka, untuk mereka balasan yang tidak putus-putus. Tu dia. Campur, tolak, darat, bahagi, buat macam mana pun, last sekali orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Orang ni juga yang Tuhan nak tengok. Buat macam mana pun, habanglah kata hang pandai macam mana, habanglah hang kaya duit ringgit banyak macam mana, habanglah hang pangkat tinggi macam mana, habanglah kata hang pengaruh besar macam mana, habang apa pun, last sekali Tuhan nak tengok orang yang beriman dengan orang yang beramal saleh. Duit ringgit banyak, kalau tidak beriman, tak ada makna apa.
Pangkat tinggi melangit. Kalau sekiranya tak ada amal soleh yang dia buat dalam hidup dia, tak ada makna apa. La sekali illa allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. La sekali orang yang beriman, orang yang buat amal soleh, bagi mereka balasan pahala yang tidak putus-putus. Allah bagi, Allah tidak pernah jemu. Firman Allah, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah lagi yang membawa kamu mendustakan din, yakni mendustakan agama kamu sendiri? Tuhan kata, apa lagi yang hampa tak puas hati sehinggakan hampa menghadapi krisis kepercayaan terhadap agama sendiri? Apa lagi? Quran Tuhan buat turun 30 juzuk. Tuhan bangkitkan Nabi. Nabi dengan hadis-hadis dia yang beribu-ribu buah. Ayat Quran yang umum, Nabi memperjelaskan maksud dia. Allah Subhanahu wa taala bekalkan pula mukjizat kepada Nabi. Segala-galanya Tuhan buat nak bagi manusia yakin kata Islam ni agama benar. Nak bagi manusia yakin bahawa Quran ni boleh pakai sampai hari ni, sampai kiamat. Nak bagi manusia yakin bahawa pimpinan Nabi Muhammad adalah pimpinan yang terbaik dalam banyak-banyak pimpinan yang ada. Apa lagi yang manusia tak boleh nak terima Islam? Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa lagi yang membawa kamu mendustakan agama kamu sendiri? Apa lagi yang menyebabkan kamu tak yakin dengan Quran ni? Apa lagi yang menyebabkan kamu tak percaya kata hadis Nabi ni baik untuk kamu? Apa lagi yang boleh buat nak bagi kamu yakin dengan apa yang Tuhan kata dekat kamu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu sehakim-hakim, yakni sebijak-bijak? Tuhan yang maha bijaksana. Bukankah Allah ni lah Tuhan yang maha bijaksana? Tidak ada orang lain lebih bijak daripada Tuhan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tafsirnya, kerana penting perkara yang akan diterangkan di dalam surah ini, maka Allah memulakan surah ini dengan sumpah pula. Tentang kita pun, manusia pun, kalau nak habang satu benda yang kita rasa benda tu cukup penting, kita sumpah. Kita kata, wallahi, aku cakap benar. Kita nak habang, kata hak kita kata tu benar. Kita kata, wallahi, sumpah aku hak abang ni betul. Kita bersumpah. Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya dia nak habang satu benda yang penting, Allah akan mulakan dengan sumpah. Itu kaedah dalam Quran. Satu lagi, Allah akan mula dengan perkataan wa'idh. Waw, alif, zal. Wa'idh. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Wa'idh maksudnya Allah nak tarik perhatian, suruh dengar apa dia nak kata sekali lagi ni. Ini kaedah di dalam ilmu Quran. Begitu. Baik. Dia kata ayat pertama, Allah bersumpah menyebutkan kayu tin dan kayu zaitun. Allah sumpah dengan pokok tin, dengan pokok zaitun. Yang dimaksudkan adalah negeri ataupun bumi yang banyak menumbuhkan kedua pohon itu. Allah bersumpah dengan negeri yang banyak menumbuhkan pokok tin dengan pokok zaitun. Tuan-tuan, dia bukan semua tempat boleh tumbuh semua macam pokok. Kita try tanam pokok dokong di Matang Batam ni. Pokok tumbuh, buah tak terbit. Tapi kita pergi ke Thailand, kita pergi ke sebelah Patani sana tu, kita pergi ke sebelah Naratiwat ni, pokok dokong tanam kat tepi jalan dia, buah ni dia berebut keluar besar-besar bukan main. Singgah kita ni berhenti kereta, singgah ambil benih buah dokong ni, buah pokok hak buah keluar meruntuh-runtuh ni, kita ambil benih tu, tanam bubuh baja ni selang sehari. Dia tumbuh pokok lah, buah tak terbit juga. Maknanya dokong tak sesuai tumbuh di tempat kita. Tak sesuai tumbuh di tempat kita. Sama lah banyak buah lain, buah korma. Kita pergi di Madinah tengok di kebun korma dia apa semua. Kita cukup teringin buat balik. Pokok korma tumbuh, buah tak terbit. 20 tahun tanam, baru terbit 3 biji buah. 20 tahun. Ada di sisi keluar ni bertanam.
20 tahun. Tapi 3 biji buah. Dia tak sesuai dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Pelik tuan, cukup pelik. Bukan tak tahu nak kata cuaca punya pasal kan, nak kata tanah punya pasal. Tak tahu nak kata. Pokok pangkarnya Allah dah bagi macam tu dah. Lagi heran kita tengok negeri hak orang Islam memerintah ni, Allah, minyak keluar membuak-buak. Bukan kata Malaysia minyak banyak. Brunei hak kecil itu pun, ya Allah, minyak punya duk temuak keluar. Kita pergi tengok Saudi, kita tengok Kuwait, kita tengok Iraq, kita tengok Iran, kita negeri-negeri hak orang Islam majoriti, orang Islam perintah, minyak dia keluar membuak-buak. Singapura di ujung kita ya tak ada minyak. Thailand di atas pada kita aja tak ada minyak. Heran betul. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Di Saudi tu, laluan daripada Jeddah nak pergi ke Mekah tu, daripada Jeddah nak pergi Mekah. Kita turun di lapangan terbang Jeddah, kita ambil pula bas nak pergi ke Mekah. Highway duk Redah Padang Pasir tu, sepanjang jalan tu sudah dikenal pasti sebagai kawasan minyak. Tak gali lagi. Hak duk keluar dah nu pun tak menang nak urus dah. Ni kawasan ni dikenal pasti bukan saja ada minyak, kaya dengan minyak. Tuhan punya bagi. Cuma silap kita sikit. Di Saudi tu 80% daripada engineer yang kerja di telaga-telaga minyak Saudi itu bukan orang Saudi. 80% bukan orang Saudi. Sebahagian besarnya dari Amerika. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu kita dibaca dalam tafsir surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang disebut tentang masalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ulama mengatakan negeri Tin adalah sebuah bukit di negeri Damsyik. Sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan Wat-Tini wa Zaitun, negeri Tin itu dia kata terletak di Damsyik. Ada yang mengatakan masjid di Damsyik. Ini tafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan masjid Nabi Nuh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Damsyik adalah tempat tinggal Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh awal lah, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, kisah dia berkisar di sekitar Damsyik. Kisah Nabi Nuh dengan isteri, dengan anak yang derhaka, tak mau ikut cakap dia dan sebagainya. Akhirnya Allah menenggelamkan, berkisar di sekitar Damsyik. Begitu. Ada yang mengatakan satu tempat di Kufah. Kufah ni lah dalam kawasan Iran. Begitu. Dan ada yang mengatakan sebuah bukit di antara Halwan dan juga Hamzan. Iaitu negeri. Iaitu dua buah bukit yang terletak di kawasan Halwan dan juga satu lagi di kawasan Hamzan. Dua sebenarnya. Manakala negeri Zaitun pula ada yang mengatakan Bukit Zita, iaitu di Baitul Maqdis. Ataupun Baitul Maqdis itu sendiri adalah Zaitun. Ini pendapat-pendapat ulama tafsir dengan hujah masing-masing. Dia ada lagi lah hadis yang panjang lebar yang nak menyokong hujah pendapat ulama-ulama tafsir ini. Ayat 2 pula dia kata Allah menyebut Turi Sina, iaitu bukit di mana Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah. Ini yang kita cerita tadi. Nabi Musa ni tak ada arah dah dengan Bani Israel ni. Macam-macam dah kehendak Bani Israel ni dipenuhi. Tak mau beriman juga. Setelah sekali dia berkata dekat Nabi Musa, lah ni macam ni lah. Ringkas cerita. Terus ada cakap banyak. Dipanggil Tuhan turun mai depan kami. Bani Israel. Nabi Musa pun dengan permintaan mereka ni rasa macam tak boleh penuhi permintaan ni. Tapi fikir-fikir sekali, kalau boleh penuhi Mekah, negeri yang aman. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan di negeri itu bunuh-membunuh. Sekalipun kayu-kayuan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali apa-apa yang sangat dihajati oleh manusia. Saja-saja piduk kepak apa semua tak boleh. Di Mekah, tanah haram ni saja-saja piduk kepak pokok ke apa tak boleh. Saja-saja berminat nak kutip batu jalan di Mekah nak balik tak boleh. Sebab itu tanah haram.
Tidak boleh balik ke mana-mana tempat lain. Begitu. Dengan ayat 4 dan ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh-sungguh kami jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian kami balikkan manusia menjadi yang paling rendah. Sebenarnya manusia dijadikan Allah sebaik-baik kejadian. Yakni baik dari segi badan dan tubuh badan manusia. Tidak ada satu macam makhluk jua pun di atas dunia ni yang semacam dengan manusia. Dari segi potongan dan juga bentuk badan dan tubuhnya. Tak ada makhluk lain yang Allah bagi jadi cantik macam kita ni. Burung merak tu cantik bulu aja. Manusia ni dari segi fizikal kita ni Allah Subhanahu wa taala memang buat cantik lah. Tak ada satu makhluk lain cantik macam mana cantik manusia. Berpadanan bentuk dan juga besar anggotanya. Tuhan bagi jadi, tuan-tuan. Kita pergi berdiri depan cermin hak panjang, hak boleh nampak daripada kepala sampai kaki. Pergi berdiri depan tu tengok. Tang mana kita nak komplain Tuhan? Tang mana kita nak komplain Tuhan? Kita pergi berdiri tu tengok daripada kepala kita, daripada rambut tumbuk tu sampai ke ujung kaki. Tang mana nak komplain? Komplain memang rosak. Oh, komplain awak yang Tuhan pergi buat bulu kening lebat macam ni. Pergi duk repair buat cukong bagi jadi satu orang macam tu. Tengok-tengok pula macam kera lutung pula nampak muka kita. Oh, jadi macam tu. Tuhan buat ni comel dah ni. Tuhan buh ni kira memang dah elok dah dengan kita ni. Dah pergi duk repair. Repair ni jadi tikus pembaik lagu. Bukan dah jadi makin elok. Dia jadi lagi huduk. Tak boleh. Tak boleh repair. Dah Tuhan bagi tu cantik. Tentu nak komplain apa? Nak komplain mata awak buat dua-dua di depan ni, awak tak buat belakang satu. Elok ke hak lagu kita punya fikir tu? Bagi mata depan satu, belakang satu. Lagu boleh tengok depan belakang bila duduk jalan. Susah tak? Bila awak kereta kena pejam sebelah. Tuhan buat elok dah. Tak usah komplain lah. Tak usah komplain lah. Ya Allah, Tuhan buat ni bulu kening dengan janggut. Duk satu kawasan iaitu muka. Bulu kening ni duk panjang tu. Janggut dia duk panjang. La ilaha illallah. Macam mana dia kontrol lagu mana ni? Orang biologi pun tak tahu nak terang benda ni. Kau kata tang ni baja lebih sikit, tang ni baja kurang ke apa? Tak tahu. Saja fikir benda-benda macam ni. Saja fikir tengok. Oh, God is great. Tuhan ni maha besar. Dia bagi jadi kita ni, badan kita ni, ya Allah. Ada kawasan yang dia hadkan. Bulu kening dia pendek dulu, panjang-panjang sampai satu peringkat, dia stop. Dia tak panjang dah. Misai janggut, dia duduk panjang. Misai dengan janggut cepat panjang daripada misai. Dia buat lagu mana? Sistem apa ni dia duduk kontrol muka kita ni? Ni, kuku tangan kita ni boleh duduk panjang boleh. Allah Subhanahu wa taala kontrol semua, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala buat benda ni bagi jadi ni, dia kata berpadanan bentuk besar anggota dan sebagainya. Tuhan bagi jadi elok dah. Kalau Tuhan bagi telinga kita ni lebar macam gajah, oh tak elok dah. Tak elok. Dia turun mes lepang satu macam duk hampang atas bau ni, ya Allah, tak elok. Dia bagi ke gajah, kita tengok elok pula pakai kat gajah telinga tu. Kalau pergi bubuh telinga lagu telinga kita kat gajah tengok, awak nampak pelik dengan gajah ni. Allah Subhanahu wa taala dia buat cantik, tuan-tuan. Dia buat cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan buat comel. Berpadanan ukuran dan juga letak seluruh anggotanya. Padan, dia match elok dah. Dia buat biji mata kita. Kalau dia buat biji mata besar mulut macam mana? Oh tak elok. Kalau dia buat mulut besar lubang telinga lagu mana? Hingga duk minum air dengan straw saja. Makan apa pun tak boleh. Ya Allah. Tuhan ni. Dia nak buat ni. Memang dah habis elok dah. Tuhan buat bagi ke manusia. Maka mudah berjalan. Mudah berlari. Mudah menyelam. Mudah untuk memanjat dan sebagainya. Mudah segala-gala. Tuhan bagi kat kita ni lagu hak ada kat kita lah ni. Mudah segala-gala. Berjalan boleh. Berlari boleh. Nak menyelam dalam sungai, dalam laut boleh. Nak panjat pokok lagu kera luku boleh. Mudah untuk mengerjakan sebarang pekerjaan. Manusia duduk, manusia berjalan. Manusia menegakkan kepala arah ke langit dan sebagainya. Comel semua sekali. Ni yang kata Tuhan.
Nikmat dia bagi kat kita tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang nikmat Tuhan bagi kat kita. Tu pun ada manusia Tuhan buat kaki elok apa semua elok, dia pergi berkat kaki bagi jadi kaki halus. Cina zaman apa dulu ni? Cina zaman apa? Di lubang tu ada seorang bini apek peran. Daripada kecil beranak keluar mai depa bungkus kaki tu. Pasal tak tahulah dalam budaya dia kira satu kemuliaan apa macam mana tahulah. Kaki kecil ni kira mulia macam mana ke? Bungkus sakit tuan-tuan. Pasal apa? Fitrah Allah menentukan kaki tu akan besar mengikut umur kita yang semakin meningkat. Allah dah tentu dah fitrah tu berlaku dekat manusia. Dia pergi bangkah kaki. Nak pergi jadi kecil. Akhirnya apa jadi? Berjalan pun yong-yak tu pegang dinding. Apa dah pergi buat bagi susah diri macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu adalah satu kiasan dan satu sindiran bahawa manusia itu semestinya banyak memikir dan mengusahakan segala yang tinggi dan untuk yang lebih tinggi. Supaya tidak sebagai makhluk ataupun haiwan yang lain yang kepalanya tunduk ke bawah sama tinggi dengan perut dan farajnya ataupun lebih rendah lagi. Tidak heran lagi kamu haiwan hidup berusaha untuk perut dan farajnya semata-mata. Tuhan bagi kat kita ni elok dah. Tuhan julang kita ni naik bagi berdiri tegak atas kepala dia bubuh akal satu dan sebagainya. Akal diletakkan di puncak kepada sistem badan manusia supaya otak ni kita guna untuk fikir macam mana nak mempertingkatkan lagi kita, nak menaikkan lagi martabat Islam ke tempat yang sewajarnya. Tuhan letak di atas. Berbanding dengan menata, dia kata dia buat sama lah macam yang kita sebut awal tadi. Tentang batin dan kemanusiaan manusia itu adalah manusia itu makhluk yang sebaik-baiknya. Cukup pada manusia segala sesuatu alat pekakeh batin untuk nak mencapai hidup. Beruntung dan berbahagia. Dan beruntung dan berbahagia secara manusia selama di dunia ini. Dari segi batinnya Allah kekal. Allah bagi, Allah anugerahkan dekat kita macam-macam. Kita ada perasaan tuan-tuan. Kita ada nafsu. Kita ada segala-galanya. Ni benda batin yang Tuhan buat. Bukan sahaja fizikal kita Tuhan buat elok. Dia pasang dalam diri kita ni ada nafsu, ada perasaan. Dia bubuh akal dalam kepala dan sebagainya. Ini benda-benda yang bersifat kebatinan. Orang tengok tak nampak. Kalau orang buat tahana lebih kurang kat kita, hati kita terasa. Orang buat lebih kurang kat kita, orang buat tak hormat kita, orang tunduk macam orang hina kita, hati kita rasa. Tuhan bagi itu perasaan naluri dalam hati kita, kita boleh rasa. Orang tunjuk nak tak nak kat kita, orang tunjuk suka tak suka kat kita, orang tunjuk orang lemah dengan kita, kita rasa. Ini anugerah Tuhan. Tuhan bagi dekat manusia. Manusia boleh mengesan sikap orang dekat dia. Orang ni mai depan kita tunjuk mana? Sebenarnya dia suka tak suka kat kita, kita boleh tebak. Allah bagi naluri itu dalam diri kita. Allah bagi dekat kita nafsu. Kita ada nafsu nak makan. Kita ada nafsu nak minum. Kita ada nafsu nak berseronok. Allah bagi nafsu dekat kita. Tapi Allah bagi akal. Allah suruh akal kontrol nafsu. Akal yang dikuatkan dengan iman. Kontrol nafsu. Jangan biar nafsu ni lepas bebas. Oh, Tuhan pasang benda ni semua cukup cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata manusia yang masih baik dan teguh alat pekakeh batinnya itu tidak akan tenggelam di dalam kehidupan secara manusia. Sekalipun bagaimana besarnya gelombang kehidupan dan sekalipun betapa derah arus dan putar berpusing-pusing arah taufan kehidupan, manusia masih boleh berdiri kuat tadi. Kalau sekiranya dalaman kita, spiritual kita, iman kita kuat, mai macam mana pun kita tak akan tumbang. Tak usah meh. Ujian, cubaan, godaan, pujukan apa macam mana pun. Dalam kita kuat. Kita tahu mana baik, mana tak baik. Yang mana halal, yang mana haram. Yang mana bagus, yang mana tak bagus. Kita tahu. Pasal kita mempunyai dalaman yang kuat. Begitu. Dengan otak dan fikiran. Dengan hati dan kemahuan yang teguh dan suci. Pendeknya. Dengan segala alat pekakeh yang batin. Manusia dapat berbuat segala-galanya yang baik dan yang berfaedah. Untuk diri dan untuk sesama manusia selama di dunia. Dan berbuat segala sesuatu akan jadi bahagia. Dan jadi keuntungan kepadanya untuk untung di akhirat nanti. Begitu.
Tuan-tuan tengok bawah tu. Akhirat nanti, dia kata mereka akan ditempatkan dalam tempat seksa dan kehinaan. Kalau sekiranya mereka tak hargai apa yang Tuhan bagi. Manusia boleh rosak batin dan kemanusiaan disebabkan oleh dia bagi 9 perkara. Kita boleh rosak dengan kerana 9 benda. Yang pertama, salah asuhan dan salah didikan. Ini punca nak jadi jahanam kita. Asuhan kita tak betul. Ditakdirkan. Ditakdirkan kita ni dibelah oleh orang jahat. Tuan, saya biasa mengajar satu masjid. Mengajar bab mayat, bab jenazah. Kebetulan baca. Dia sampai tang tajuk mandi mayat. Bila mai tajuk mandi mayat, dalam bab mandi mayat ni dia timbulkan masalah orang yang badan dia ada tattoo. Kan? Orang yang badan dia ada tattoo, ada lukis-lukis macam-macam tu, mandi mayat tak sah. Sebab lukisan itu dia pakai cat. Cat tu dia menghalang air daripada kena kulit. Dia jadi satu layer, satu lapisan di atas kulit. So bila mandi mayat, air tu sebenarnya dia tak kena kulit, dia kena color tu. Macam budak-budak lah duk bubuh dye rambut tu, sama. Tuan-tuan balik malam ni picit rambut anak-anak di rumah. Dia bubuh dye rambut ni. Dye rambut wela tu dia tulis halal. Saya tanya JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam. Saya kata apa yang hidup bubuh halal dekat wela ni? Dia berkata kami bukan kata halal tu halal pakai. Dia berkata halal tu, halal bahan yang digunakan tu bukan najis. Bahan tu halal. Yang orang lah pergi pakai buat apa? Budak-budak lah ni pula, dia kata saya pakai ni halal. Dia kata, halal apa? Buat main kotak tunjuk kat kita. Ada logo halal. Dia keliru. Yang satu lagi saya cabut buat keliru. Bila dia dye rambut, tuan-tuan, dia mandi wajib tak sah. Sebab air tak kena rambut. Dia kena lapisan color yang lekat di rambut. Kalau dia mandi mayat pun tak sah. Sama kih dengan kawan tattoo badan ni. Tak boleh. Bila saya baca bab tu, habis baca apa semua, sembahyang Isyak, nak sembahyang Isyak, turun nak balik, sampai dekat pintu kereta, tahu ada satu orang megalang pintu kereta dengan tangan. Saya kata, punggah lah aku ni. Cakap apa tu tadi yang dia marah ni kan? Dam kata dia main bubuh tangan, sentang pintu kereta kita. Dia kata saya nak ustaz bagi penjelasan kat saya ni tentang hak ustaz baca tadi. Saya kata apa hal? Buka baju rak kata. Penuh badan ni tattoo. Tattoo penuh ni di perut ni dia buat gambar ular duk melengkak macam tu, kemudian kepala ular naik ke bawah ni, main duduk bawah dagu ni, kepala kobra. Kemudian di dagu ni naik ular. Ni apa? Ni lidah ular naik dua di sini. Kiri kanan ni gambar perempuan tak pakai apa. Dia buka tunjuk kat kita. Dia kata ni macam saya ni macam mana? Dia kata sudah kita. Takkan kerana takut kat dia kita kata untuk hang dia okey. Boleh nak kata lagu tu. Ini hukum. Kita bukan ada kuasa boleh kata okey hang tak apa. Kan boleh. Yang ni hukum. Macam saya baca tadi lah kata macam tu lah. Kira agama kata apa? Benda ni wajib dihilangkan. Kalau sekiranya nak menghilangkan benda tu, memungkinkan hilang nyawa, maka dia dibenarkan untuk tak hilangkan benda tu. Tapi dia duduk dalam keadaan berdosa. Selagi mana tempat yang dia tattoo tu dia boleh buang dan nyawa tak mungkin boleh hilang nyawa. Cuma sakit saja dia kena buang. Kalau di tangan ni, dia kena slice buang isi dia tu. Tapi kalau di sini, habis. Itu hukum agama. Kata kat dia. Dia mula tu cerita. Saya ni dia kata, Ustaz, takkan benda macam ni nak jadi salah saya? Dia dapat siapa? Dia kata, dia ni hasil daripada rumah tangga yang pecah belah. Bapak saya kaki botol, dia kata balik hari-hari mabuk pukul mak saya apa gunggang-gunggang cerita, akhirnya berpisah mak pak dan sebagainya. Saya ni bapak saya ambil, adik-adik saya mak saya ambil. Saya hak bapak ambil ni, akhirnya bapak saya ni jenis kaki merapu, minum tunggal langgang dan sebagainya. Kawan-kawan dia semua Cina-Cina gangster. Dia bagi saya dekat Cina gangster suruh belah.
Saya daripada kecil, dia kata saya besar dalam rumah Cina. Apa yang Cina makan, saya makan. Apa yang Cina buat, saya buat. Ni semua yang ada di badan saya ni, pak angkat saya Cina ni yang bubuh. Dia kata. Sebab dalam masyarakat dia, dalam masyarakat gangster, lagi banyak tattoo, lagi menunjukkan dia orang kuat. Sebab tattoo tu sakit. Siapa boleh tattoo penuh badan, ini orang boleh tahan sakit banyak. Dia patut jadi ketua. Saya ni dia kata baru nak berjinak dengan agama, baru duk main masjid, duk dengar dah main macam ni pula. Dia kata. Sudah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kata kat dia tak apalah. Usaha tengok lah. Pergi tanya tengok doktor-doktor kalau mereka boleh buat pihak mana tempat tak boleh buat, minta ampun kat Tuhan. Kita kata kat dia, kita bertaubat sungguh-sungguh. Kita tak mau buat dah benda-benda tak betul ini. Mudah-mudahan Allah terima taubat. Kita buat cakap macam tu. Memang itu pun cara nak cakap dengan dia. Menangis pula depan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa pasal apa dia jadi macam tu? Ni, punca daripada salah asuhan dan salah didikan. Benda ni ada dalam masyarakat. Macam-macam dia ada dalam masyarakat kita. Yang kedua, dia kata salah pergaulan. Silap pilih kawan bergaul. Pergi bergaul dengan orang tak semayang, jadi tak semayang. Pergi bergaul dengan kaki judi, kita jadi kaki judi. Pergi bergaul, berkawan dengan orang isak dadah, kita isak dadah. Salah bergaul. Yang ketiga, disebabkan hidup manja dan juga berkecukupan terus-menerus. Ditakdirkan dia ni jadi anak orang kaya. Beranak dia atas timbunan kekayaan. Maka hidup dalam keadaan serba mewah. Ini pun boleh jadi punca rosak budak-budak. Kesian tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang kaya-kaya, orang yang besar-besar, orang yang berpangkat ni. Kita tengok dia okey. Satu hari kita jumpa dia dengan keluarga dia. Tengok-tengok anak jantan pakai rantai emas tu dia buat di tengkok. 2 orang anak jantan, 2 rantai penuh di dada. Oh, kata sayang semua. Tuhan bagi kekayaan, Tuhan bagi kesenangan, Tuhan bagi kemewahan, sampai tak tahu hak mana dia nak buat, hak mana dia tak boleh buat, dia pun tak tahu. Dia pakai main belah. Ikut dia nak belah menyerong ke, dia nak belah straight ke, dia belah. Sayang, kemewahan merosakkan dia. Yang keempat, disebabkan ditimpa nasib malang dan juga sengsara. Ni pun ada juga. Nabi kata dalam hadis, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran miskin ini menyebabkan manusia jadi kufur dengan Tuhan. Kerana terlampau miskin pun boleh rosak juga manusia. Yang kelima, disebabkan oleh kuatnya nafsu keinginan untuk perut dan faraj. Ini ada juga manusia jenis. Dia nafsu dia tak boleh nak kontrol, dia tak boleh nak kawal. Rosak dia dengan nafsu dia. Bini dia, orang bini dia, semua bini dia. Nafsu tak boleh kontrol. Ada orang macam ni. Yang keenam, disebabkan oleh kuat sifat marah. Ada juga orang macam ni. Rosak dia kerana dia ni satu orang yang pandai barat. Rosak segala-gala. Rumah tangga rosak, keluarga rosak, kerja rosak. Semua rosak. Pasal apa? Bila disiasat-siasat, bila dikaji-kaji balik, punca dia pandai barat. Silap sikit di rumah, gam bagi atas belakang bini. Silap sikit di rumah, terajang peti terguling, jatuh 3 kali guling. Di tempat kerja, silap sikit, celapak naik pergi jumpa bos, perak meja bos, bagi kaki naik ke atas. Api duk buat lagu tu, rosak segala-gala. Rumah tangga bini mana nak tunggu kalau duk hari-hari duk kena terajang, duk kena balun dengan lelaki. Di tempat kerja, majikan mana yang nak terima kita kalau meja bos pergi duk terak sehari 3 kali? Jahannam. Ada orang jahannam kerana kuat sifat marah. Jahannam habis segala-gala yang dimiliki. Yang ketujuh, dia kata disebabkan tidak beroleh pimpinan dan juga pengajaran. Artinya, dibiarkan sahaja sedari kecilnya, hidup seadanya sahaja. Itu dia. Daripada kecil sampai tua, ikut nak jadi ya. Ikut nak jadi je dah. Dia dengan lembu kerbau dengan kambing tak ada beza. Lembu kerbau kambing hari-hari fikir nak makan. Dia apa hari-hari fikir nak makan. Lembu kerbau kambing tak ada gaduh nak pakai baju tutup aurat apa. Dia pun lembu tu juga. Tak gaduh nak katuk apa. Lagi dia buka, lagi dia seronok.
Lembu rebau kambing. Tak ada berasa nak main masjid semayang waktu, semayang apa. Dia bersofa macam tu juga. Tak pernah pergi masjid, tak pernah semayang waktu, tak pernah semayang apa. Dia ikut seadanya. Dia ikut nak jadi lagu mana aja. Dia ikut je. Tak ada satu pedoman dalam hidup. Celek mata, fikir nak cari duit. Celek mata, ada duit, nak pergi enjoy. Itu saja hidup dia. Tak reti. Orang bercakap pasal agama, tak reti. Ayat Quran tak pernah dengar. Hadis Nabi pun dia tak tahu apa. Kesian, tuan-tuan. Orang macam ni kesian. Ada manusia rosak kerana dia macam tu. Tak ada pedoman dalam hidup, maka dia rosak. Yang ke-8, disebabkan oleh salah pembacaan, salah pemandangan dan juga salah pendengaran sehari-hari. Ada juga orang rosak kerana ni. Salah baca. Dia pergi baca buku orientalis. Buku baik-baik banyak ada. Dia tak baca. Dia pergi cari buku orientalis. Dia baca buku orientalis. Dia mula menjadi satu orang yang berpemikiran orientalis. Dia nak komplain semua. Ada dalam Islam ni semua dia nak komplain. Punca dia. Pasal apa dia jadi macam tu? Bila cek. Oh, dia punya school of thought. Dia punya pemikiran dia dah rosak. Pasal apa dia pergi rosak macam tu? Pasal dia sudah silap baca buku. Dia pergi baca buku orientalis. Buku musuh Islam dijadikan bacaan dia. Dan yang ke-9, dia kata, dan lain-lain lagi banyak lah. Kalau nak karang, dia kata, surah At-Tin ni kita baca banyak kali. Itu maksudnya. Banyak manusia yang rosak kerana macam ni. Maka manusia yang telah rosak itu keadaannya lebih rendah dan lebih hina daripada menatang. Menatang buat segala kerendahan itu tidak kita sesalkan. Kerana sudah sifat, yakni sememangnya dan pembawakannya dan sesungguhnya pun binatang itu berbuat yang rendah-rendah. Kalau binatang tak pakai baju, kita heran tak? Duduk heran. Duduk heran, awaklah lembu ni tak pakai baju. Tak boleh. Memang lembu tak pakai baju. Jadi binatang ni dia buat apa pun kita tak boleh heran. Sebab itu memang binatang memang macam tu. Kalau satu hari, serempak tengok, rebau balak pakai baju dengan kuat, dengan botek, kita pelik yang ni. Rebau siapa hidup pakai lagu ni? Pasal rebau memang tak pakai baju. Biasa. Tapi kalau kita jumpa orang Islam, lagu duk buat tak pakai baju. Yang ni karut. Ini dia kata. Jadi kalau menatang buat macam tu, memang sesuai menatang dengan sifat kerendahan dia macam tu. Tapi manusia tak boleh buat macam tu. Macam tu. Maka tidak pula kerendahannya itu seperti kerendahan dan kehinaan perbuatan manusia yang telah rosak kemanusiaan dan batinnya itu di dalam segala kerendahan dalam apa jua pun. Contoh dia kata harimau. Harimau dan singa sekalipun. Kedua-duanya memang terkenal sebagai binatang buas. Harimau dengan singa ni binatang buas. Tidak mereka akan menerkam mangsanya kalau tidak dipaksa oleh lapang yang tidak tertanggungkan lagi. Itu dia. Dia kata rimau pun saja-saja dia tak terkam orang. Rimau tuan-tuan, lani rimau kalau dia nampak orang dia lari. Pasal orang nampak dia nampak duit. Dia tunggu lagi. Rimau lani kalau dia jumpa orang dia lari dulu. Run for your life. Pasal apa? Pasal orang hak nampak dia ni, bukan dia nampak rimau dah. Dia nampak duit. Dia nampak kulit tu nak jadi duit. Dia nampak semua tu nak jadi duit. Dia tengok rimau, dia nampak duit. Rimau lari. Dulu tuan-tuan ni, Sungai Bumbung 5 ni, dululah, tahun 70-an, 60-an ke atas lah. 70-an dulu, berapa orang hak pergi duduk basuh kain atas pelantang hak masuk ke sungai ni, kena pedai dengan buaya. Hilang sampai 4-5 hari. Panggil habis apa buyung TLDM Medu Selam nak cari apa semua. Jumpa no hanyut berapa jauh. Duduk di bawah akar pokok apa semua. Pasal apa? Pasal kena dengan boya. Kena bedai. Lah ni boya nak timbul pun takut. Pasal macam tadi lah. Orang nampak dia, orang nampak duit. Dia kata cabut. Yang kata menatang ni, dia saja nak pergi cari pasal dengan orang dia tak cari pasal. Kecuali dia lapang sangat. Tak ada benda lah nak makan. Dia lapang sangat. Baru dia cari orang. Jarang-jarang kita nak dengar kata di hutan buah musang ada seorang kena terkam rimau. Jarang-jarang nak keluar dalam surah abang ni. Kalau jadi, makna rimau tu lapang sangat. Begitu. Tapi manusia tuan-tuan. Manusia macam mana?
Manusia dia tak nanti lapar. Dalam duk kenyang pun dia nak pergi hantam orang. Oh, dia lagi teruk daripada binatang pula. Yang kedua, dia kata ulang yang amat bisa sekalipun tidak akan mematuk dan menyakiti dengan lidahnya yang seperti jarum yang berisi racun dan berbisa itu. Kalau tidak diganggu dan tidak diusik lebih dahulu. Ulang pun dia tak ada saja-saja lagu piduk cari orang tunggu tepi jalan nak patuk. Ulang kata tak ada masa nak buat kerja macam ni. Kita piduk masuk dalam semak apa tu, kita pijak ekor dia patuk. Dia apa tahu sakit. Sebab kalau kita duduk tidur tengah rumah, satu bini main pijak kaki. Hai, hak mana dah naik habis. Kan? Dia main pijak kaki aku. Kita pun marah kalau orang pijak kaki kita. Ulang pun macam tu lah. Dia duduk rehat di bawah pokok apakah, kita pipak bagi atas ekor dia. Dia patuk. Saja-saja ulang nak pergi patuk orang ni tak ada, dia kata. Betul ya tuan-tuan, lagu dia kata. Saya masa duduk kolej Islam dulu. Pergi camping dekat Temple Lepang. Jadi malam tu scout pergi camping di Temple Lepang. Malam tu satu kawan budak Terengganu bangkit, dia nak pergi ke, dia ada anak sungai tepi tempat camping tu. Dia bangkit nak pergi. Tahu bunyi hujung tu. Allah kata pakat terkejut, bangkit habis cari torchlight, cari lampu apa semua pakat pergi. Tengok dia duduk atas tanah, dia duduk pegang kaki, duduk aduh. Sudahlah kata kenapa tu ulang dah budak ni. Tu tanya tang mana duduk suluk keliling cari ulang tak ada. Tang mana dia tunjuk kaki dia. Tunjuk tang mana, tunjuk tak ada bekas apa-apa. Tang mana dia kata tang ni. Tengok tak ada bekas merah apa-apa. Betul ke? Hang kenapa? Dia kata tadi ada benda patuk. Cari-cari sabun. Ada tangguh. Sabun. Bila dia pijak balik ni bagus naik lah. La ilaha illallah. Kata buat susah orang betul. Sabun. Dia duduk macam tu. Bila pijak balik ni, dia cunggit tup main kaki. Dia kata ulang lah. Lepas dia nak pergi. Tadi pun dia ingat ulang lah. Yang ni psikologi. Tapi pun boleh jadi ulang semua kan. Kita pun kalau tengok sabun. Ni kot. Ketemu pijak menatang ni kot, kata. Dia bangkit tengok semua kah? Tengok sakit ke tak sakit? Tak lah, ada kata. Kabut sungguh. Kan? Hanya tu. Ulang ni saja-saja dia nak tunggu nak patuk orang, dia tak buat kerja macam tu. Demikianlah dia kata, binatang-binatang itu sekalipun betapa besar perut dan banyak makannya, tidak mereka itu berebut-rebut mencari makanan dengan sebangsanya. Kalau perutnya sendiri sudah kenyang. Binatang pun dia reti kenyang bila. Bila dia kenyang, tak kacau orang. Contoh ulang sawah. Dia telan anak kambing seekor. Tak pergi mana lah. Doang tu. Dia tak kacau orang, dia kenyang. Sampailah binatang adu dalam perut tu, perut habis resak-resik, dia nak cari pula. Kenyang dia tak kacau orang lah. Manusia tak, tuan-tuan. Manusia kenyang pun, dia nak lagi. Hak orang pun dia nak lagi. Ini manusia dia dah jadi lebih teruk daripada binatang. Apabila iman tidak mengawal diri dia. Binatang-binatang itu baik jantan maupun betina tidak mengenangkan nafsu bersetubuh. Kalau tidak mereka itu berhadapan dan berpandangan. Binatang ni dia saja-saja nak penuhi nafsu tak ada. Kalau dah betul-betul dah jumpa sambil-sambil jadi ibi. Lagu tu aja. Manusia tak, tuan-tuan. Manusia cari. Manusia dia cari. Dia naik atas rumah orang, dia dah curi dah barang kawan tu. Dia rosakkan pula anak tuan rumah. Ni manusia. Jahat dia mengalahkan binatang. Tengok surat abang dia keluar dalam seminggu dua. Masuk dalam rumah, curi. Lepas dah mencuri barang atas rumah, kalau rumah tu ada anak dara tu mangsa dia. Kalau tak ada, bini kawan tu jadi mangsa dia. Jahat manusia ni lebih teruk daripada binatang lagi. Apabila manusia melepaskan diri dia daripada kawalan iman dan melepaskan diri dia daripada melakukan amal saleh. Anak sendiri dia boleh makan. Ini manusia. Dia kata anjing sekalipun bagaimana galaknya tak pernah derhaka kepada Tuhan. Malah tetap hormat dan setia kepada Tuhan dia. Tidak pernah mau menggigit tuannya sekalipun dia telah gila. Tak tahu dia buat kajian ke tak tahu. Anjing ni dia kata kalau tuan dia, kalau orang tu belah dia, dia tak akan gigit tuan tu. Ni yang kata anjing ni. Kalau orang tu belah dia, dia tak akan gigit orang tu. Dia kenai tuan dia. Hadu bagi makan dia, dia kenai. Dia tak akan gigit sekalipun dia dah jadi gila, dia kenai tuan dia.
Manusia tuan-tuan, hari ni kita buat baik kat dia, selang sehari dia boleh penayang kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Binatang-binatang itu sekalipun bagaimana kecil tubuh dan sedikit makannya, tidak sekok pun juga yang pemalas, ataupun tidak rajin bekerja untuk mencari keperluan dan kesempurnaan hidup. Dia kata, nama kata menatang ni kecil pun buat kerja, tak berhenti. Tuan-tuan tengok semut. Pernah tengok semut singgah tepi pantai, mana-mana relax apa tak? Semut ni tuan-tuan, ya Allah. Kita tengok duduk jalan kat tepi tu, ada saja benda dia duduk bawa. Dia buat kerja. Dah. Kalau dia perhati sangat, orang kata gila pula. Sekali-sekali perhati pergi lah. Tengok dia duduk jalan kat tepi dinding tu. Jalan tu bukan dia jalan saja tu. Jalan tu ada benda dia bawa. Sudahlah tu jumpa sekok dengan sekok, berhenti bagi salam ke apa pun tak tahu. Dia lupa berhenti saat jalan, lagi berhenti saat jalan. Kita pun duduk perhati. Tengok orang yang kata semut ni. Kecil halus, kerja cukup punya rajin. Berbanding dengan manusia ni tak tahu nak cerita. Begitu. Dia kata kutu dan juga pijat dan seumpama. Itu habislah sampai kutu pijat. Boleh cerita habis dah dalam kitab ni. Dia kata dan kutu dan juga pijat dan seumpamanya sekalipun makanannya darah manusia yang sangat susah dan sulit serta berbahaya untuk nak memperolehinya. Pijat ni hisap darah kita. Nak boleh hisap darah kita bukan senang tuan-tuan. Berapa ramai pijat yang mati syahid. Ni nak keluar cari rezeki. Nak keluar cari rezeki nak makan. Singgah mai di kaki kita. Tanya. Rap kata syahid dia. Namun yang kata pijat ni tak pernah reti putus asa. Dia cari juga. Kerana itu keperluan dalam hidup dia. Dia kata. Maka tidak pernah mereka tu maksud kutu dengan pijat tadi, berputus asa dan berputus harap untuk nak memperolehinya. Nak cari darah. Dia follow juga. Tuan-tuan, ni yang kata Quran. Quran ni dia bila kita baca ayat dia bukan takat habis, takat watini wa zaitun sampai alaihissallahu biahkamil hakimin saja. Dia bukan takat tu. Dia punya tafsiran dia pergi sampai ke situ. Yang apabila kita tengok tafsiran dia, yang kata Quran ini memang mengandungi hikmah yang sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata binatang-binatang jarang terjadi bunuh-membunuh sekalipun tidak sebangsa. Jarang kita jumpa. Lembu sama lembu lawan tanduk sampai mati sekok. Jarang. Maka tidak pernah mereka tu maksud kutu dengan pijat tadi, berputus asa dan berputus harap untuk nak memperolehinya. Nak cari darah. Dia follow juga. Tuan-tuan, ni yang kata Quran. Quran ni dia bila kita baca ayat dia bukan takat habis, takat watini wa zaitun sampai alaihissallahu biahkamil hakimin saja. Dia bukan takat tu. Dia punya tafsiran dia pergi sampai ke situ. Yang apabila kita tengok tafsiran dia, yang kata Quran ini memang mengandungi hikmah yang sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata binatang-binatang jarang terjadi bunuh-membunuh sekalipun tidak sebangsa. Jarang kita jumpa. Lembu sama lembu lawan tanduk sampai mati sekok. Jarang-jarang. Jarang-jarang kita jumpa. Bukan tak pernah jadi. Jarang-jarang jumpa. Tapi manusia tuan-tuan hari-hari bergaduh bunuh sama-sama sendiri. Hari-hari. Tak jadi di negeri kita, jadi di Palestin. Tak jadi di negeri kita, mata dunia jadi. Mereka tak boleh duduk saja dia berasa lama tak bunuh orang. Dia hantar kapal terbang pergi bom Iraq, mati habis budak-budak, orang tua, orang perempuan mati habis. Manusia, nama kata manusia hari-hari nak bunuh orang. Dia kata kalau dimakan juga adalah disebabkan rasa lapar yang memaksanya. Binatang ni kalau dia terpaksa makan sama-sama binatang tu makna dia betul-betul kebodohan. Baru dia buat macam tu. Dan lain-lain sebagainya di antara segala sifat binatang-binatang itu. Tetapi manusia yang telah rosak batin dan kemanusiaannya dalam segala kerendahan itu lebih rendah dan lebih hina daripada perbuatan binatang-binatang tadi. Kemudian kita terus tengok bawah sekali, kita habis bawah malam ni, kita tak baca semua dah ni. Dia kata dengan ayat 6 Allah menerangkan bahawa yang terkecuali daripada keadaan tersebut, yakni dari derajat dan kedudukan manusia jatuh lebih rendah, lebih hina daripada binatang, hanyalah orang yang beriman, yang sebenar-benarnya dan berbuat baik serta beramal soleh. Begitu juga manusia yang telah jauh bersifat lebih rendah dan lebih hina daripada binatang, hanya dengan beriman sebenar-benar dan berbuat baik dan beramal soleh,
maka naik kembali mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Nak jadi manusia yang mempunyai kemanusiaan, mesti kita balik jadi orang beriman, kita kena buat amal soleh. Kalau tidak manusia, tetapi penuh dengan kebinatangan. Lah ni dia kata kita nak jadi manusia yang penuh dengan kemanusiaan. Dia kena macam tu. Kemudian di bawah tu tuan-tuan balik baca sendirilah. Dia punya cara-cara macam mana yang dikatakan beriman yang sebenarnya tu, ini huraian yang berulang banyak-banyak kali. Tuan-tuan buka muka surat sebelah, muka surat 120. Faedah dia kata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a minkum wat-tini waz-zaitun fantaha ila qawlihi ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana 'ala zalika minasyahidin." Itu hadis. Maksudnya barang siapa di antara kamu baca surah At-Tin, surah Wat-Tini waz-Zaitun, maka baca itu sampailah kepada firman Allah alaysallahu bi ahkamil hakimin, yakni ayat penghabisan. Maka hendaklah ia berkata bala wa ana 'ala zalika minasyahidin. Maksudnya sebenar-benar Allah itu adalah sehakim-hakim yang hakim. Dan hamba atas yang demikian itu termasuk dalam golongan orang yang mengakui akan hakim dan bijaksana Allah ini. Itu maksud bala wa ana 'ala zalika minasyahidin. Akhrajahu Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Mardawih an Abi Hurairah. Itu hadisnya. Hadis ini ada sedikit tambahan. Di sisi ulama hadis dan juga ulama fiqh, mereka mengatakan bala wa ana 'ala zalika minasyahidin ini hendaklah dikata di luar sembahyang. Adapun di dalam sembahyang dibimbangi, takut-takut kata-kata itu dianggap sebagai kalam ajnabi yang boleh menyebabkan batal sembahyang. Yang ini kita kena ambil. Di sisi ulama muhaddisin, ulama hadis, dan juga di sisi ulama fiqh. Hadis ni mereka kata untuk kita tak duduk dalam semayang, kita dengar orang baca Wat-Tini waz-Zaitun ataupun kita sendiri baca Wat-Tini waz-Zaitun, bila sampai alaysallahu bi ahkamil hakimin, sunnah kita kata bala wa ana 'ala zalika minasyahidin di luar semayang. Tapi kalau dalam semayang, dia kata dibimbangi, takut kata-kata itu dianggap sebagai kalam ajnabi, kata-kata yang luar daripada bacaan semayang, maka kita dianggap bercakap dalam semayang dan sembahyang boleh batal. Jadi sebagai langkah ihtiyat dalam fiqh, dia kata langkah ihtiyat. Ihtiyat ni maksud berhati-hati supaya jangan ibadat kita terbatal. Maka jangan sebut benda ni ketika kita dalam sembahyang. Ini keputusan yang dibuat oleh ulama hadis dan ulama fiqh. Dan jadi kita jagalah. Dan walaupun ada juga sebut dalam 1-2 kitab, dia kata walau dalam sembahyang pun boleh kata, tetapi kata-kata itu tidak bersandarkan hadis Nabi. Dia hanyalah merupakan pendapat kepada ulama penulis kitab itu saja. Jadi takut kalau batal saja aja. Jadi lebih baik kita hindari benda yang boleh membawa kepada batal sembahyang itu. Dan bawah tu dia kata wallahu a'lamu bi muradih, tamat tafsir surah At-Tin. Lepas ini insya-Allah tuan-tuan kita sambung suratul Alaq Makkiyah, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahu a'lam. Soalan. Disebabkan oleh kemiskinan harta boleh menyebabkan berlaku kekufuran. Bagaimana pula dengan miskin ilmu agama? Sama lah. Kita miskin ilmu pun serupalah, boleh membawa kepada berlaku kekufuran. Banyak orang dia duduk bercakap, yang cakap dia ni sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Cakap dia tu menghina agama. Tapi dia bercakap. Dia bercakap macam tu kerana dia miskin ilmu agama. Dia tak tahu kata dia cakap tu tak boleh. Boleh merosakkan iman dia. Jadi kita memberi pesan. Saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua. Kena belajarlah. Ilmu agama ni kena belajar. Dia tak main dalam mimpi. Ilmu agama kena belajar. Kalau tidak, Nabi SAW tidak suruh belajar daripada atas ndui sampai liang lahat.
Nabi dalam hadis dia, Nabi kata belajar minal mahdi ilal lahdi. Daripada dua atas buayan sampai ke liang lahat. Maknanya, kalau kita belajar tak berhenti pun tak habis ilmu. Tuan-tuan boleh bayangkan tak belajar langsung. Minta jauh daripada kejahilan, yang kejahilan itu boleh membinasakan kita. Tuan-tuan ingat betul-betul, kalau kita miskin ilmu, kita tak tahu apa yang kita buat di dunia ni, yang nak menanggung akibatnya kita, bukan orang. Hak nak menanggung akibat kejahilan itu kita. Dalam kubur pun kita tanggung, di mahsyar pun kita tanggung, di neraka badan kita yang menanggung. Kita buat baik, kebaikan untuk kita. Kita buat benda tak baik, kejahatan kita yang terima. Kita ingat betul-betul benda ni. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, falaha. Dalam Quran Tuhan kata macam tu. Kalau kamu buat baik, ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya, kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Wa in asa'tum. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu buat benda tak elok, kamu buat benda yang tak patut kamu buat, falaha. Maka kejahatan itu menimpa kamu sendiri. Kita pilih untuk belajar, itu kebaikan untuk kita. Kita dapat kebaikan itu. Kita pilih untuk nak bawa diri kita jauh daripada ilmu, maka kejahatan menimpa kita. Maka kejahatan itu, kitalah yang menanggung akibatnya. Tuan-tuan, kita buat untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Allah bagi kekuatan untuk kita, untuk nak cari ilmu, dan seterusnya nak mengamalkan ilmu itu. Yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.